KPM. Salam sejahtera, apa khabar semua? Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama saya Chris MJ selaku hos anda. Dan adik-adik, sebelum kita mulakan kelas untuk hari ini, kita tahu kes-kes harian COVID semakin tinggi ya. Jadi SOP kena amalkan. Yang pertama, pakai pelitup muka betul-betul dari atas hidung ke bawah dagu. Yang kedua, kerap cuci tangan dengan sabun ataupun guna gel pembasmi kuman. Dan akhir sekali, apabila berada di kawasan awam, jagalah jarak sosial tidak kurang daripada 1 meter. Baiklah adik-adik, untuk hari ini kita akan belajar mata pelajaran biologi. Tapi topik apa agaknya? Kalau adik-adik nak tahu, jangan ke mana-mana. Jom kita saksikan profil guru untuk hari ini. Itu dia bersama saya di studio dan kelas Sukses SPM 2021 pada hari ini ialah Cikgu Zamimah dari Sekolah Sultan Alamsyah Putrajaya. Hai Cikgu, apa khabar Cikgu? Saya sihat, Chris. Sihat Cikgu. Cikgu dah makan semua Cikgu? Dah semangat Cikgu? InsyaAllah semangat. Okey, baguslah Cikgu. Cikgu, Chris nak ajak Cikgu ke meja istimewa saya hari boleh, ini. Chris. Supaya kita boleh bertanggungjawab dan jaga keselamatan ya Cikgu untuk amalkan SOP. Boleh tak Cikgu? Tak ada masalah. Alright. Okey, so siapa Cikgu, dulu? boleh. Saya dulu. Cikgu dulu. Okey, saya dulu ya. Ladies first. Ladies first, thank you. Baik, Cikgu pun, Chris pun nak pakai. Alright. Dan Cikgu, untuk hari ini, untuk kelas hari ini, bukan kita berdua saja kan Cikgu? Ya, betul. Bukan kita berdua sahaja. Betul Cikgu. Kita ada kawan-kawan dalam talian Google Meet dari SBP Integrasi Gombak. Hai semua. Hai murid-murid. Hai. Nampak tu muka-muka yang semangat untuk belajar biologi hari ini Cikgu. Ya. Okey, dan Cikgu, jom kita berkenalan dengan kawan-kawan kita. Adik-adik boleh kongsi tak nama dan juga cita-cita kepada Abang Chris ya. Mungkin boleh mula dengan Amira. Hai Amira, apa khabar? Hai Amira. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Amira Nazar binti Abu Zamir dari Sekolah Bersama Penuh Integrasi Gombak, dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang doktor. Seorang doktor. Memang Amira. mata pelajaran biologi amat penting kan Cikgu untuk jadi doktor. Betul. Skor A+ Mira, insyaAllah. Seterusnya kita ada Nazim. Hai Nazim. Hai apa khabar? Nazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazim bin Jalil. Saya dari Sekolah Bersama Penuh Integrasi Gombak, dan cita-cita saya adalah untuk menjadi pilot. Juru terbang. Seterusnya kita ada Ibrahim Ismail. Apa khabar? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim Ismail bin Kamarul Halim dari Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gombak, dan cita-cita saya untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Seorang usahawan berjaya. Hebat. Dan seterusnya Chris juga nak berkenalan dengan Muhammad Anaf. Hai Anaf. Hai Anaf. Hai, Assalamualaikum. Nama Muhammad Ahnaf bin Nasruddin. Saya dari Sekolah Bersama Penuh Integrasi Gombak. Cita saya ingin menjadi pilot juga. Pilot juga. Ada 2 juru terbang Cikgu. Dan seterusnya Adam. Hai Adam. Hai. Jadi nama saya Adam Harith bin Abdul Rahim, dipanggil Adam. Saya dari SBPI Gombak. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang software engineer. Wow, Software engineer. Dan akhir sekali kita ada Zarif. Hai Zarif, apa khabar? Hai Zarif, sila. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zarif Zaini bin Ahmad Zaini dari Sekolah Asrama Penuh Integrasi Gombak. Cita-cita saya nak jadi seorang forensic scientist. Wow, forensic scientist. Amat hebatlah kawan-kawan saya pada hari ini. Power juga tu. Power juga Cikgu. Dan untuk seterusnya, Abang Chris juga nak tahu pandangan calon-calon SPM mengenai mata pelajaran dan juga topik untuk hari ini. Mungkin Abang Chris nak tanya Amira. Amira, apakah pandangan anda? Dr. Amira. Okay, pada pendapat saya, subjek biologi ni sangat menarik dan
adalah salah satu subjek kegemaran saya kerana subjek ni sangat banyak yang kita boleh kaitkan dengan tubuh badan kita dan senang untuk kita belajar sebab kita boleh kaitkan dengan apa yang berlaku dalam tubuh badan kita. Dan disebabkan saya ingin menjadi seorang doktor, jadi subjek biologi ni sangat penting untuk saya skor cemerlang bagi mencapai cita-cita saya. Betul Amira. Betul. Terima kasih Amira. Dan seterusnya, boleh tak Chris tanya Adam mengenai pandangan anda? Okey Adam. Dalam pandangan saya, biologi ni sangat penting bagi kita walaupun cita-cita saya tak berkait langsung dengan biologi ni. Saya rasa dia amat penting kerana dia banyak berkait, macam tadi Amira cakap, banyak berkait dengan tentang hidup kita. Dia mengajar kita macam mana badan kita berfungsi dan juga apa penyakit-penyakit yang kita kena. Contohnya macam sekarang yang famous tentang vaksin. Jadi kalau kita belajar bio ni, kita tahulah apa yang ada dalam vaksin tu, macam mana vaksin tu dibuat, apa yang vaksin tu buat kat badan kita. Jadi kita tak adalah kongsi maklumat yang salah. Betul Adam. Betul Adam. Chris juga amat bersetuju dengan anda. Dan akhir sekali, mungkin boleh tanya Ahmad Zarif. Okay Zarif. Pada pendapat saya, biologi ni dia adalah asas untuk kehidupan lah. Jadi secara tak langsung kita dapat tahu serba sedikit pasal tentang badan kita dan juga penyakit-penyakit yang ada di sekeliling kita. Betul. Jadi basically untuk pastikan kita kekal sihat dengan mengamalkan cara hidup yang sihat. Betul. Jadi ilmu itu sangat penting. Terima kasih saya punya kawan-kawan yang telah memberi pandangan dari pandangan calon SPM pun Abang Chris dah tahu. Okay. Dan seterusnya, Chris juga nak tanya cikgu untuk kelas hari ini. Apakah yang kita akan fokus cikgu? Okey, untuk kelas hari ini, setelah beberapa siri kita melalui sukses ni. Jadi untuk hari ini kita akan fokus pula kepada bab 10. Yang bertajuk pengangkutan di dalam manusia dan juga haiwan. Jadi apa pengangkutan tu, taksi ke? Kapal terbang ke? Ramai nak jadi pilot kan? So selepas ni yang kita akan belajarlah cikgu. Selepas ni kita tengok. Dan saya juga nak tanya saya punya kawan-kawan dalam talian, sedia tak untuk kelas hari ni? Kalau sedia boleh kasih thumbs up macam ni. Baiklah, nampak adik pun dah sedia tapi Chris belum sedia sangat cikgu. Okey Chris, nak ambil buku nota semua. Boleh. Dan Chris kita cikgu boleh tak rehat sekejap? Boleh, alright, dan adik-adik di rumah jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Masih lagi di Sukses SPM 2021 bersama saya Chris MD dan juga Cikgu Zamimah. Dan murid-murid pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran biologi, secara khususnya topik pengangkutan dalam manusia dan haiwan. Dan juga haiwan. Tapi pengangkutan apa tu cikgu? Pengangkutan apa tu? Bunyi dia macam apa pengangkutan? Kalau yang belum belajar biologi, tajuk pengangkutan ni memang dia apa yang kita nak angkut ni dalam manusia. Okay. So basically sebenarnya dia adalah tentang sistem peredaran darah kita. Jadi sistem peredaran darah adalah pengangkutan utamalah dalam badan manusia dan juga haiwan. Faham cikgu. Baiklah. Mungkin cikgu boleh, adik-adik pun dah sedia, Chris pun sudah bersedia untuk belajar. Dan persilakan cikgu untuk kelas hari. Boleh cikgu mulakan. Hai murid-murid di rumah. Jadi kita bersua lagi di dalam sukses. Seperti biasa, sukses kita akan membincangkan dan memfokuskan sebenarnya teknik menjawab soalan peperiksaan SPM. Jadi jika bersama dengan cikgu, murid-murid seharusnya tahulah kita akan mempelajari ataupun kita akan fokus kepada tajuk mata pelajaran biologi. Untuk kali ini, seperti yang Chris sebut tadi, kita akan fokus kepada tajuk pengangkutan di dalam manusia dan juga haiwan. Jadi sebelum kita mulakan dengan soalan-soalan, murid-murid ingat lagi ke apa yang kita belajar dalam bab 10 ni? Kalau murid-murid tingkatan 4 mungkin baru je melalui bab ini. Tapi murid tingkatan 5 mungkin mungkin kena ulang kaji sikit cikgu. Kena buat ulang kaji. Jadi cikgu akan pergi cuba recall balik dengan cepat apa yang kita belajar sebenarnya dalam bab 10. Bab 10 ada 8 subtopik. Jadi subtopik yang pertama kita akan lihat jenis sistem peredaran. Yang kedua kita akan lihat sistem peredaran manusia secara khusus. Yang ketiga mekanisme denyutan jantung. Ini organ utamalah dalam pengangkutan manusia dan haiwan. Kemudian mekanisme pembekuan darah.
kumpulan darah manusia yang subtopik yang kelima. Yang keenam, kita nak bercerita tentang isu kesihatan berkaitan sistem peredaran darah. Okey, sakit jantung dan sebagainya. Kemudian, kaitannya pula dengan sistem limfa di dalam manusia dan juga isu kesihatan berkaitan sistem limfa. Jadi kalau kita lihat kat sini, murid-murid ingat balik ada dua sistem yang terlibat. Sebab tu tajuk dia pengangkutan dalam manusia. Dia bukannya sistem peredaran darah semata-mata. Okey, jadi bab 10.1. Cikgu nak ingatkan balik ada beberapa jenis sistem peredaran. Okey, sistem peredaran terbuka. Okey, kita ada sistem peredaran tertutup dan terbuka ni contohnya adalah pada serangga. Okey, kita tak kupas secara detail lah. Okey, murid-murid kena tengok balik. Kalau tak ingat, tengok balik dalam buku teks. Okey, kemudian yang tertutup kita ada sistem peredaran ikan, sistem peredaran amfibia dan sistem peredaran manusia. Okey, seterusnya. Okey, dekat sini cikgu letak banyak gambar-gambar. Okey, gambar-gambar ni semua daripada dalam buku teks. Okey. Sebab kebanyakan murid-murid biologi ni dia suka tengok gambar. Okey, jadi dengan melihat gambar-gambar ni, cikgu mengharapkan murid-murid dapat ingat balik. Okey, gambar ini berkaitan apa? Gambar ini berkaitan apa? Okey, basically kita ada gambar jantung. Ini adalah gambar sel darah putih. Kita ada few types. Okey, beberapa jenis sel darah putih. Kemudian subtopik yang kedua, sistem peredaran darah manusia. Kita bercerita tentang komponen dalam darah dan juga apakah salur yang terlibat dalam sistem darah manusia. Okey. Kemudian mekanisme denyutan jantung, kita akan lihat macam mana jantung bekerja. Okey, dan bagaimana bahagian lain badan membantu jantung untuk mengedarkan darah ke seluruh badan. Kemudian mekanisme pembekuan darah. Okey, penting juga dia melibatkan proses lah. Jadi ingat murid, bila melibatkan proses, pastikan murid-murid tahu step by step proses dia apa. Okey, langkah demi langkah. Seterusnya 10.5 kumpulan darah. Okey, yang ini mendengar rendah, sains mendengar rendah. Murid-murid dah pernah belajar juga. Kalau tak salah cikgu tingkatan 2 rasanya. Okey. Jadi tingkatan 3. Okey, kita belajar tentang jenis darah yang kita biasa lihat. Kita ada kumpulan darah A, kumpulan darah B, kumpulan darah AB, kumpulan darah O. Jadi bagi murid yang tak belajar biologi, kita tahulah A, B, ABO tu, tapi kenapa dia jadi A? Kenapa dia jadi B? Jadi faktor yang menentukan dia adalah kehadiran antigen. Okey, dan juga antibody yang menentukan darah itu jenis darah apa. Jadi murid-murid kena ingat balik. Kadang-kadang kalau tak fokus betul-betul, yang ni dia jadi confused. Kalau orang jenis darah A, dia ada antigen apa, dia ada antibody apa. Okey, and somehow dia boleh tertukar. Okey, jadi murid-murid kena betul-betul faham. Okey, kemudian isu kesihatan berkaitan sistem peredaran darah manusia sebenarnya banyak. Okey, kalau kita Google memang sangat banyak. Tapi dalam silibus KSSM yang terbaru ni, kita fokus kepada aterosklerosis, hipertensi, stroke, arteriosklerosis dan angina. Yang dua ni nampak macam lebih kurang sama. Tapi lain ya. Murid-murid pastikan apakah perbezaan antara aterosklerosis and arteriosklerosis. Okey. Kemudian 10.7. Yang ini kita masuk sistem limfa. Okey, ingat yang cikgu sebut tadi, kita ada dua sistem yang terlibat dalam tajuk ni. Sistem limfa juga sangat penting. Okey. Jadi kita belajar antaranya adalah bagaimana bendali limfa terbentuk, okey, dan sebagainya. Kemudian sistem limfa keseluruhan dalam badan manusia, bagaimana keadaannya, bagaimana susunannya. Okey, dan sebagainya. Dan akhir sekali adalah isu kesihatan berkaitan sistem limfa dalam manusia. Okey. So ini murid-murid biasa tengok. Okey, biasalah tengok, cuma kita kena tengok juga bila kita dah kuasai konsep. Okey, dalam satu-satu topik, pastikan murid-murid biasakan diri untuk menjawab soalan. Okey, sebab cikgu selalu pesan satu-satu konsep tu dia ada banyak sangat angle. Okey, so soalan boleh come out from any angles. Okey, dia boleh tanya dalam pelbagai sudut. Faham cikgu. Okey, jadi latihan tubi itu sangat-sangat penting. Okey. Baik, dah bersedia dengan soalan? Sedia tak adik-adik? Boleh, murid-murid Tamza. atas talian sedia tak? Okay, very good. Okay. So, kalau ikutkan balik, okay, kertas peperiksaan biologi kita ada 3 kertas. Okay, kertas 1 objektif,
40 soalan. Kertas 2 kita ada soalan struktur dan soalan esei. Dan yang ketiga adalah amali eksperimen. Okey, jadi dekat sini cikgu tekankan kertas 1 dan kertas 2. Faham, cikgu? Okey. Jadi cikgu ada beberapa contoh soalan kertas 1 dekat sini, iaitu soalan objektif. Cikgu ingatkan balik bagaimana cara untuk kita tackle soalan objektif. Pertama sekali, murid-murid biasa akan tertarik dengan gambar rajah. Okey, tapi gambar rajah ni apa yang kita nak tengok? Kita nak tengok label, murid-murid. Okey, macam cikgu cakap tadi, walaupun dia gambar 2 dimensi, okey, tapi dia boleh tanya pelbagai angle. Jadi macam mana kita nak tahu soalan ni dia nak tanya angle mana? Okey, ataupun kadang-kadang gambar rajah tu kita tak pernah lihat. Okey, dan kita cuba nak kenal pasti. Jadi kita perlu rujuk kepada pernyataan pada soalan. Pernyataan pada soalan ni kalau tak baca, kita tak tahu soalan, mungkin kita tak tahu gambar rajah ni gambar rajah apa. Betul, cikgu. Ataupun kalau kita tahu, kita tak tahu soalan tu nak kita lihat gambar rajah tu dari sudut yang mana. Okey? Jadi dia kata gambar rajah ni menunjukkan sistem peredaran darah organisma X. Apakah organisma X? Siapa boleh tolong cikgu? Siapa nak tolong? Okey. Ibrahim. Pada pendapat saya untuk soalan ni lah kan. Saya rasa jawapan dia C, salamander. Jawapan dia C. Okey, salamander B dekat sini. B Ibrahim? Okey. Salamander. Okey, kenapa salamander? Okey, ada yang nak explain ke Ibrahim, nak explain kat cikgu salamander? Sebab kalau kita tengok dekat dalam gambar rajah okey. Kat situ dia tunjuk ada dia cave. Yang first kita tengok dia ialah close circulatory Close, system. very good. Okey. Maksudnya dia memang bukan insect lah. Okey, bukan insect. Okey, so kita reject insect. Okey. Alright. Okey, kemudian kita nampak dia two circulatory system. Okey, 2 kitaran. Darah dia bercampur. Jadi darah bercampur. Dekat mana tu? Amphibia. Jantung kan? Dekat jantung dia. Okey, dekat jantung dia ada 3 ruang sahaja. Betul? Ya. Okey, terima kasih Ibrahim. Okey. So itu penerangan Ibrahim. Okey, dekat jantung kita nampak dia ada 3 ruang. Okey, dia ada atrium kanan, atrium kiri dan juga 1 ventricle. Okey, so bila 1 ventricle biasanya dia ada pada amphibia. So antara banyak-banyak ni mana amphibia? Kita ada ikan salmon, ikan. Kita ada bukan. Okey, kita ada helang, burung. Kan? So bukan juga. Serangga tadi Ibrahim kata bukan sebab ini adalah salur darah yang tertutup. Okey, jadi jawapan yang paling tepat adalah salamander. Kalau murid-murid tak tahu pun apa itu salamander, tak pernah dengar. Okey, tapi murid-murid tengoklah cara macam mana kita nak reject jawapan. Okey, so kita reject jawapan yang memang confirm ni memang salah, ni memang salah, ni memang salah. So kita tak ada pilihan lain. Okey, this is the only. Ibrahim dah dapat 1 markah ni. Jawapan dah 1 markah. Okey. Alright, so salamander tu apa? Ikan salamander tu cicak kan cikgu? Dia macam kind of dia macam lah macam cicak, tapi dia boleh hidup 2 alam. Dia boleh hidup dalam air dan dia boleh hidup di darat. Faham cikgu. Okey, so adalah penerangan dia kenapa amphibia ada jantung begini, macam mana dia survive dengan darah yang bercampur dan sebagainya. Murid-murid kena explore lah. Okey, kena ulang kaji balik. Alright. Kemudian contoh soalan yang kedua. Okey. Kaki. Okey, sekali tengok mungkin murid ingat macam apa elephantiasis. Kaki gajah tu kan. Okey, tapi sebab tu cikgu kata bila kita dah tengok gambar rajah first. Okey, kita kena baca pernyataan dia. Okey, baru kita tahu gambar ni sebenarnya dia nak tunjuk apa. Okey, so dia kata kat sini rajah menunjukkan keadaan kaki seseorang pesakit lumpuh. So imagine pesakit tu lumpuh, dia tak boleh bergerak. So dia kata dah cakap pun kat sini tidak boleh bergerak dalam jangka masa yang lama. Okey, cikgu garis tu semua adalah keyword dia ataupun perkataan yang murid kena bagi perhatian. Okey, dan perkataan-perkataan tu akan membantu murid untuk mendapatkan jawapan yang tepat. Okey. Jadi pernyataan manakah yang terbaik menerangkan keadaan kaki tersebut? Siapa boleh tolong cikgu? Cikgu, jom kita tanya doktor kita je. Doktor. Doktor Amira. Ya, saya. Saya rasa jawapan dia C. Tiada pengucutan otak untuk pergerakan benda dan limfa. Okey, Mira ada penerangan sikit tak tentang jawapan Mira? Kenapa Mira pilih C?
Sikitlah. Jadi kalau kita tengok dekat pernyataan dia tu, kita ada keyword dia yang dia boleh cakap dia tidak boleh bergerak dalam jangka masa yang lama. So kat situ kita tahu yang pergerakan otot ni dia memberi peranan penting untuk darah mengalir satu hala. Jadi automatically kita boleh ambil C, tiada pengecutan otot untuk pergerakan benda di limfa. Okey, bagus. Cikgu suka penerangan Amira. Sangat jelas dan menunjukkan yang Amira faham. Okey, jadi cikgu tunjukkan lagi sekali macam mana kita nak tackle. Kalau kita tengok yang tadi tu, pilihan jawapan dia pendek-pendek. Ya, cikgu. Jadi kadang-kadang kalau murid yang memang betul-betul kuasai konsep, dia tengok je jawapan tu, dia tahu, okey, ini jawapan dia. Okay, tapi bila jawapan yang panjang macam ni, pastikan murid-murid baca satu persatu. Sebab kemungkinan ada jawapan yang macam lebih kurang sama. Kalau kita tengok dekat sini, okey, kaki ni sebenarnya dia nak tunjuk kaki yang bengkak. Okey, dia membengkak dekat sini bengkak. Okey, bahagian sini pun bengkak. Okey, jadi nodus, adakah bengkakan ini disebabkan oleh nodus limfa tersumbat? Basically, okey, kalau dari segi perubatan, boleh jadi kalau saluran limfa tersumbat akan bengkak macam ni. Okey, so mungkin betul. Okey. Kemudian tak apa, kita tanda dulu. Kemudian injap limfa tidak tertutup rapat. So mungkin betul juga sebab salur limfa ni membantu mengawal keseimbangan, okey, cecair di dalam badan juga antara fungsinya. Jadi tiada pengecutan otot untuk pengaliran bendali limfa pun betul untuk kaki yang bengkak. Okey, kemudian kurang penurasan di ginjal menyebabkan air terkumpul dalam badan pun sebenarnya betul. Kalau kita lihat keseluruhan sebab keadaan ini adalah keadaan yang general. Kaki bengkak, dia boleh disebabkan oleh pelbagai penyakit. Okey, jadi sebab tu kita kena baca soalan dan pastikan keyword yang tepat. Okay, yang membantu. Betul lah macam Bira cakap tadi. Tidak boleh bergerak dalam jangka masa yang lama. Jadi bila pergerakan melibatkan otot. Jadi kita pilihlah jawapan yang paling tepat antara keempat-empat ni, iaitu C. Wow, hebatlah Mira. Okey, tetap jawapan dia C. Betul. So ini salah. Ini salah. Ini yang salah. penting dalam soalan tu, cikgu. Betul, dalam soalan ni. Sebab tu cikgu kata kertas satu, murid-murid kena baca betul-betul. Okey, lihat stimulus. Kalau stimulus ni dalam bentuk gambar rajah. Dan juga baca pernyataan soalan. Keyword dia ada pada pernyataan soalan. Okey, jadi ada teknik. Walaupun kertas satu, bukannya murid boleh tembak-tembak saja. Okay, so kertas satu, penguasaan konsep mesti kalau boleh SPM tu 100% penguasaan konsep. Okey. Okey, Chris. Okey, cikgu. Alright, so nanti lepas ni kita akan teruskan dengan soalan 3. Okey, soalan 3 adalah kita dah masuk soalan struktur. Okey. Soalan struktur dia ada pula teknik-teknik dia. Alright. Okay, jadi cikgu akan bagi teknik, cikgu akan ulanglah konsep kemahirannya. Okey, macam mana kita nak tackle soalan-soalan tersebut. Okey, cikgu, untuk soalan 3 ni dia dalam kertas 1 ke kertas 2? Yang ni dah kertas 2 cikgu? Oh yes, ini kertas 2 dah. Okey, so sebelum ni kertas 1 kan cikgu? Tadi kertas 1. Kertas 1 kita ada soalan, semua soalan objektif. Okey, ada soalan yang 3 pilihan jawapan ataupun soalan yang 4 pilihan jawapan. Ada soalan pilihan jawapan A, B, C ataupun ada pilihan jawapan A, B, C, D. Okey, so murid-murid ada 40 soalan semuanya. Faham cikgu. Semua 40 soalan. So sebelum kita ke kertas 2, cikgu kita rehat sekejap cikgu? Boleh, Chris. Boleh Dan adik-adik kat rumah jangan ke mana-mana tau. Kita akan tackle kertas 2 selepas ni dan kita akan kembali ke Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Kembali lagi di Sukses SPM 2021 bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Zam pada hari ini. Dan cikgu, sebelum rehat kita pun telah buat soalan contoh untuk kertas 1 mata pelajaran biologi. Tapi sekarang kita akan fokus pula pada kertas 2 cikgu. Betul. Baiklah. Okey, jadi murid-murid, kertas 2 seperti yang murid-murid mungkin dah pernah lalui untuk peperiksaan yang sebelum ni ataupun mungkin sebab kita PDPR kan. So murid-murid mungkin tak dapat nak menghadapi format yang betul, yang sebenar, untuk format SPM yang terbaru ni sebab KSSM untuk SPM untuk 2021 adalah format yang terbaru. Faham. Okey. Jadi cikgu terangkan sikit. Kertas 2, kita akan ada beberapa soalan struktur. Okey, beberapa soalan struktur dan kita ada bahagian B, kita ada bahagian A struktur, bahagian B kita ada essay, essay untuk respon tertutup.
Okey. Okey, ada 2 soalan dan murid-murid perlu pilih 1 soalan sahaja untuk dijawab dan kita ada bahagian C. Okey, untuk respon terbuka. AC juga, okey. Dan itu ada 1 soalan je dan murid-murid wajib jawab. Jadi AC ada 2 soalan yang murid perlu jawab. Okey, jadi bagaimana nak jawab soalan struktur? Bagaimana nak jawab soalan AC? Okey, sebab tu cikgu kata latihan itu penting tetapi mempelajari teknik juga sangat penting. Betul. Okey, supaya jawapan kita tepat. Betul. Okey, baik. Jadi kita teruskan dengan soalan contoh ketiga, okey, yang berkaitan dengan soalan struktur. Struktur. Okey. Cikgu. So, soalan struktur ni dia akan ada anak-anak dia. Okey. So, kalau soalan 1 dia adalah 1A, 1B contohnya. Okey. So, ini soalan yang pertama. Okey, yang ni cikgu ambil daripada percubaan biologi SPM 2020. Okey. Jadi Raja, seperti biasa, apa yang kita nak kena buat murid-murid? Apabila kita melihat satu-satu soalan, murid-murid ni suka tengok kertas soalan, dia akan selak. Selak kan dia tengok gambar. Okey, lepas tu bila tengok gambar yang dia tidak biasa lihat, mulalah dia kata alamak ni tajuk apa kan. Mula nak panik kat situ. Tak perlu murid-murid. Tak perlu panik. Kenapa? Sebab semua yang kita lihat tu mungkin kita tak dapat daripada daripada dalam buku teks. Okey, soalan ni memang bukan datang gambar rajah bukan datang exactly daripada buku teks. Okey, dia dilukis semula, diilustrasi semula. Jadi sebab tu cikgu kata kita perlu ada teknik. Teknik pertama memang kita kena tengok gambar lah. Okey. Kita tengok stimulus. Nama dia stimulus. Tak semestinya stimulus tu dalam bentuk gambar rajah. Ada stimulus dalam bentuk jadual. Ada stimulus dalam bentuk keratan akhbar. Ada stimulus dalam bentuk penyataan-penyataan dan sebagainya. Okey, carta pun ada cikgu. Carta alir dan sebagainya adalah. Okey, jadi apa yang penting adalah murid-murid baca teliti setiap stimulus yang diberikan. Okey, kalau lihat dekat sini, gambar ni mungkin kurang jelas, tak apa. Okey, cikgu akan terangkan. Okey, diagram 4.1. Okey. Berkaitan dengan apa? Okey, biasa gambar ni familiar lah. Okey, dia berkaitan dengan sistem peredaran dalam manusia. Okey, kita ada jantung dekat sini. Okey, kemudian kita ada biasa gambar ini adalah menunjukkan gambar blood capillary di antara tisu badan. Okey. Kemudian kita ada salur yang hujungnya tidak bersambung. Okey, biasa kita panggil blind end. Okey, hujung dia di jalan mati. Okey, dan biasanya kalau ada hujung jalan mati ni, okey, itu adalah sistem limfa. Okey, jadi kita dah lihat gambar rajah, kita kena lihat setiap label cikgu. Label, betul. Label ni setiap label kita kena lihat. Kita ada jantung, kita ada arteri, kita ada salur X, salur Y, kita ada cecair limfa, kita ada nodus limfa, cecair Z dan vein. Banyaknya cecair kat situ kan. Okey, kemudian kita lihat pada penyataan. Okey, lihat pada penyataan. So penyataan ni dia nak suruh kita tengok yang mana? Sebab gambar rajah ni dia banyak part. Okey, banyak bahagian. Okey, menunjukkan hubungan. Dia suruh kita tengok hubungan antara sistem peredaran darah dan juga sistem limfa. Dalam haiwan ke dalam manusia? Dalam manusia. Okey, jadi itulah penyataannya. Jadi baru kita nampak, kalau kita tengok, kalau kita baca ni, kita akan nampak gambar tu lagi jelas. Betul, cikgu. Kan? Lagi jelas kita nampak. Okey, jadi soalannya adalah, disuruh namakan. Mana soalan ni hilang Sorry. Ada tak soalan cikgu? Sekejap, cikgu tengok yang sebelah. Okey. Tertinggal soalan dia. Okey, sebenarnya dia suruh namakan. Okey. Dia minta kita namakan apakah salur X dan apakah salur Y. Okey, 2 markah. Jadi kita tengok gambar rajah, kita baca penyataan, kita baca soalan dan tengok markah. Faham cikgu. Okey, lihat pada markah. Markah ni untuk memandu kita, okey, untuk menentukan berapa panjang jawapan kita. Okey, adakah dia nak jawapan yang panjang-panjang ke? Okey, biasanya kalau 2 markah and dia nak 2 penyataan. So, 1 penyataan. Satu-satu cukup lah cikgu. Satu cukup lah. Okey. Jadi, apakah jawapannya? Cikgu dah tunjuk dah tadi. Okey, siapa boleh jawab? Ada yang nak jawab? Adam. Saya. Okey, Adam. Salur X. Apa salur X? Salur X, blood capillary atau capillary darah. Capillary darah. Okey, salur X, blood capillary ataupun capillary darah. Okey. Salur Y, siapa nak jawab pula? Apa tadi? Ada tak? Siapa lagi nak cuba? Anaf saya. Anaf, okey. Anaf. Sila Anaf. Salur Y.
Untuk vessel luar itu lymph node atau capillary node. Lymph node ataupun? Lymph node dengan capillary lymph. Okey, dia nak apa? Dia nak apa ni, Hanaf? Salur. So salur apa? Lymph capillary. Okey. Lymph capillary dengan lymph node adalah struktur yang berbeza. Okey, yang mana satu? Lymph node ke lymph capillary? Salur limfa ke ataupun nodus limfa? Hanaf? Capillary limfa. Capillary limfa. Betul. Salurkan, cikgu. Salurkan. Okey, terima kasih Hanaf, terima kasih Adam. Jadi salur X adalah kapilari darah. Betul. Okey, mana tadi salur X? Salur X dekat sini. Okey, ni salur X. Jeng. Okey, salur X. Okey, dan salur Y dekat mana tadi salur Y? Okey, ini adalah salur Y. Nampak? Dia tunjukkan pada salur yang ada jalan mati. Salur dia tidak berkitar, tidak bersambung. Okey? Kalau kita tengok kat sini lah, kita tak nampak sangat. Okey, so Y adalah kapilari limfa. Dah 2 markah. Dah 2 markah dah. Okey, soalan senang. Seterusnya, terangkan bagaimana cecair Z terbentuk. Okey, apa yang kita nak tengok? Gambar rajah masih gambar rajah yang sama. Okey, kata kerja pada soalan. Okey, kata kerja pada soalan juga menerangkan bagaimana kita nak menjawab. Tadi kata kerja menyatakan. Okey, nyatakan. Okey, yang ini dia kata terangkan. Okay, so bila terangkan, terus dalam kepala kita, oh dia bukan satu perkataan, bukan 2 perkataan, dia patutnya merupakan ayat. Okay, sama ada 1 ayat atau 2 ayat. Sekurang-kurangnya 2 ayat. Okay, sebab dia nak menerangkan bagaimana cecair Z terbentuk. Jadi murid-murid kena tahulah apa itu cecair Z. Okay, kemudian markah. Okay, kemudian kita lihat pada markah. Markah dia 2 markah. Okey, walaupun kita tahu cecair Z ni dia terjadi macam ni. Panjang prosesnya, tapi adakah kita nak buat semua proses dalam soalan ni? Tak semestinya, cikgu. Tak semestinya. Sebab tu markah ini akan memandu kita. Okey, panjang mana jawapan yang perlu kita berikan. Okey, jadi cikgu akan ada siapa-siapa nak cuba ke? Ada siapa-siapa yang boleh bagi point? Bagi 2 point lah untuk jawapan ini. Saya boleh tanya, siapa belum cuba tadi? Nazim belum cuba jawab kan, Nazim? Boleh cuba tak? Okey, Nazim tahu cecair Z tu apa, Nazim? Okey. Cecair Z tu, saya rasa pada pendapat saya, cecair Z tu adalah cecair cecair interstitial fluid, cecair di antara tisu. Okey? Okey, jadi apakah point Nazim? Okey, untuk point saya... Bagi cikgu 2 point. Nak 2 markah kan? Okey. Tekanan hidrostatik tinggi berlaku di hujung arteriol dan di dalam kapilari. Okey, untuk point kedua pula, sebahagian komponen plasma darah tertapis keluar ataupun dipaksa keluar ke ruang antara sel. Okey, very good. Okey, jadi berkaitan dengan tekanan hidrostatik yang tinggi dan sebahagian daripada komponen darah keluar daripada salur darah dan terbentuklah cecair Z. Itulah maksud Nazim tadi. Okey, jadi kita lihat bagaimana, cikgu letak dekat sini adalah jawapan daripada skema jawapan. Okey, kenapa kita perlu lihat skema jawapan? Sebab daripada skema jawapan inilah kita dapat belajar. Okey, bagaimana sebenarnya kita nak menulis jawapan daripada konsep yang kita ada. Okey, untuk betul-betul menjawab kehendak soalan. Okey, jadi soalan tadi terangkan bagaimana cecair Z terbentuk. Okey, kalau kita tengok poin yang pertama dekat sini. Okey, cecair Z adalah cecair interstice. Okey, interstice. Okey, adakah dia minta nama cecair Z? Dia tak minta nama cecair Z. Okey, tapi sebab cecair Z tu dia tidak dinyatakan di mana-mana bahagian soalan, berkemungkinan nama untuk cecair Z ataupun menyatakan apa itu cecair Z akan boleh memperolehi 1 markah. Okey. Jadi kalau misalnya soalan esei, kalau ada soalan yang macam ni, dia tak minta nyatakan, tapi dia suruh terangkan tentang struktur tersebut. Jadi murid-murid boleh simply tulis je apakah struktur itu dulu. Kemudian baru sambung dengan penerangan. Okey, sebab dia akan ada markah dekat situ. Betul. Okey, kemudian diameter hujung arteriol lebih besar. Okay, murid-murid tahulah arteriol tu di bahagian mana daripada kapilari. Okay, arteriol tu macam tube yang besar. Lepas tu dia bercabang menjadi kapilari yang kecil. Okay,
kenapa ada slash kat sini? So ada beberapa pilihan susunan ayat yang murid-murid boleh tulis. Okay, tak semestinya kita expect murid akan tulis exactly sama macam skema tak. Yang penting penerangan itu jelas. Okay? Ataupun jantung mengepam darah bertekanan tinggi masuk ke dalam capillary. Basically sebenarnya dia nak menerangkan bagaimana high hydrostatic pressure ataupun tekanan hidrostatik yang tinggi tadi terbentuk. Okay, sebab murid ni memang dia familiar dengan tekanan hidrostatik tinggi, tekanan hidrostatik tinggi. Okay, tapi dia akan lupa step ni. Penyataan ni. Okay, untuk penerangan. Okay, sebab tu cikgu kata bila awak go through ataupun awak buat latih 2B bersama-sama dengan skema jawapan, awak akan nampak skema jawapan poin yang pertama dia cerita pasal apa. The next step dia cerita tentang apa. The next step dia cerita tentang apa. Okay, so that you will dapat lebih faham juga. Yes, lebih cara faham teknik proses nak jawab. dan juga awak tak terlepas poin. Okey. Okey, dan yang ini, poin yang ketiga baru masuk tekanan hidrostatik yang tinggi. Okey, poin yang Nazim sebut tadi. Okey. Dan kemudian last kali bahas sebahagian komponen plasma darah tertapis keluar. Okey, jadi murid-murid di antara keempat-empat ni kalau 2 poin, okey, dua markah saja dibagi, memang kebanyakan murid akan jawab 2 yang terakhir ni lah. Okey, tapi sekiranya soalan ini daripada soalan esei yang memberikan 4 markah, jadi inilah poin-poin yang murid-murid boleh kembangkan. Faham cikgu. Jadi tadi Nazim dah dapat 2 markah lah cikgu? Yes, Nazim dah dapat 2 markah. Congrats Nazim. Congrats. Okey. Alright, kita teruskan lagi. Soalan 5. Soalan contoh 5, okey. Erythroblastosis fetalis, sejenis penyakit. Okey. Cikgu tak translate, sorry. Okey, sejenis penyakit, maaf penyataan dalam bahasa Inggeris pula. Okey, type of hemolytic disease. Okey, penyakit hemolytik. Okey, dia destruction of red blood cell in babies. Berlaku kerusakan dalam bayi dalam kandungan. Okey. Occurs in second and subsequent pregnancy. Pada kandungan kedua dan kandungan yang seterusnya. Maksudnya dia tidak melibatkan kandungan yang pertama. Disebabkan oleh rhesus factor. Okey, faktor rhesus. Jadi murid tahulah apa faktor rhesus. Kalau rasa macam apa faktor rhesus ni macam pernah dengar tapi tak pernah, tapi tak ingat, okey, ataupun tak boleh nak terangkan semula. Itulah apa yang membawa murid untuk mengulang kaji semula. Okey, terms-terms yang murid-murid tak ingat tadi. Okey, soalannya, terangkan bagaimana situasi ini boleh berlaku, okey, walaupun sistem peredaran darah fetus, okey, dengan ibu adalah berasingan. Okey, sistem peredaran darah fetus berasingan daripada sistem peredaran darah ibu. Okey, jadi 6 markah. Okey, jadi apakah poin dia? Okey, bagi cikgu 2 poin dulu. Murid-murid rasa boleh tak bagi poin tentang rhesus factor? Okey, mungkin Amira nak cuba tak? Amira nak cuba? Bagi 2 poin. Jadi jika ibu tu adalah rhesus negatif dengan bayi tu adalah rhesus positif, pada pregnancy yang pertama, waktu akhir pregnancy tu darah anak akan bercampur dengan darah ibu. Jadi dia akan menyebabkan badan ibu tu akan menghasilkan antibody terhadap antigen D, iaitu rhesus factor. Okey, terima kasih Mira. Memang penerangan rhesus factor ni agak panjang. Okey, kita nak 6 markah. Jadi cikgu nak lagi 2 poin. Siapa yang boleh bagi? 2 poin lagi. Siapa yang boleh jawab lagi hari ni? Okey. Siapa tu? Zarif kan? Zarif, okey. Okey. Jadi lepas darah ibu tu dia dah menghasilkan antibody terhadap antigen Rh, kehamilan pregnancy pertama tu dia akan selamat. Okey. Tapi kehamilan bayi yang positif rhesus ni kali kedua, antibody dia akan menyerang sel darah merah fetus. Okey, terima kasih. Betul. Okey, memang murid-murid boleh menerangkan sebab maksudnya konsep dia kukuh. Okey, murid-murid faham tentang proses, tapi bagaimana cara nak menulis
Okey, untuk mendapatkan point. Okey, jadi cikgu sediakan, dia banyak sebenarnya. Kita ada 6 kan? Okey, jadi dia ada Cikgu ada 9 point. Okey, cikgu ada 9 point dekat sini. Jadi poin-poin ni menerangkan, okey, apakah sebenarnya proses tu. Sebab tu cikgu cakap jangan risau untuk membuat latih to be. Okey, especially untuk soalan esei. Kenapa? Sebab jawapan-jawapan pada soalan esei dia menerangkan tentang konsep tersebut. Jadi secara tak langsung murid-murid akan lihat macam mana yang dia buat ayat, macam mana yang dia menjawab soalan. Okey. Dan dan juga dia lihat, okey, dia ulang kaji balik. Oh, ini rupanya proses dia. Mungkin murid-murid dah lupa. So, bila dia baca keseluruhan proses, dia akan ingat semula. Faham, cikgu. Okey, so this is the, ini adalah poin-poin untuk research factor. Okey. Okey, so murid-murid kena ulang kaji balik lah kalau murid-murid tak ingat. Okey. Kemudian, okey, sebenarnya cikgu nak tunjuk contoh. Kejap ini dah masuk esei lah. Okey. Okey. Cikgu boleh tak teruskan untuk soalan sebelum ni soalan struktur? Yes, tadi soalan struktur. Okey, yang ini sebenarnya dah masuk soalan esei sebab dia dah 6 markah. Okey. Sekejap yang ni tadi soalan soalan 6 markah kan? Okey, soalan 6 markah dia dah masuk soalan esei lah. Okey, so tadi murid-murid dah dapat 6 markah kan cikgu? Okey, dah boleh dapat 6 markah kalau murid-murid buat mengisi antara 6 antara poin-poin ini. Okey, so daripada keseluruhan proses tu sebenarnya tak perlu murid-murid nak explain satu ayat tu panjang-panjang. Sebab satu ayat tu dia boleh dapat 1 markah. Satu ayat yang ringkas boleh dapat satu markah. Okey, so murid-murid boleh buat ulang kaji. Okey, dan akhir sekali soalan esei juga berkenaan dengan jantung. Okey, kita nampak ni jantung. Okey, seperti yang cikgu cakap tadi, bila ada gambar rajah pastikan baca dia punya label. Okey, dan ada X kat sini. Betul. Chris pun dah pandai kan. Dan pernyataan soalan akan menjelaskan lagi apakah gambar rajah tersebut ataupun di sudut mana yang soalan perlu kita lihat gambar rajah tersebut. Okey, so rajah menunjukkan apa? Struktur dalaman jantung. Okey. So X ialah struktur yang terdapat di dalam jantung kanan. Betul ke? Betul. Jantung kanan. So soalannya apa? Jadi soalannya kita akan lihat kata kerja. Kata kerja dia nak minta kita terangkan, jelaskan apa yang berlaku terhadap aliran darah sekiranya struktur X tidak berfungsi. Yang kita belajar apa? Yang kita belajar apakah fungsi struktur X. Kita belajar apa itu struktur X dan kita belajar apa fungsi struktur X. Tapi soalan dia reverse. Dia kata apa akan jadi sekiranya struktur X tidak berfungsi. Okay, jadi soalan ni banyak murid-murid, soalan jenis macam ni. Adakah kita nak terangkan dulu struktur X punya fungsi tu? Cikgu, apa kata kita rehat sekejap? Boleh. Kita bagi murid-murid atas talian sedikit masa untuk cuba jawab. Okey, murid-murid bersedia. Murid-murid bersedia dan adik-adik murid-murid jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi di Sukses SPM 2021 untuk tackle soalan esei. Yes, soalan yang terakhir. Didik TV KPM. Kembali lagi di Sukses SPM 2021 bersama saya Chris, dan untuk hari ini kita sedang belajar mata pelajaran biologi bersama Cikgu Zamimah. Betul. Baiklah Cikgu Zamimah, untuk Chris. soalan seterusnya ialah soalan esei Cikgu. Ya, masih lagi kita dalam soalan esei. Okey. Jadi kita sambung lagi soalannya. Okey, tadi cikgu dah terangkan apa yang kita perlu lihat apabila kita melihat satu-satu soalan. Okey, seperti biasa gambar rajah, label, kemudian pernyataan soalan, kemudian kata kerja, dan markah. Berapa banyak yang kita nak tulis. Jadi cikgu rasa murid dah bersedia dengan soal jawapan masing-masing. Nanti kita akan check. Tapi untuk kali ini cikgu akan terangkan. Terus apakah poin-poin murid-murid boleh check dengan jawapan yang murid-murid dah buat tu, check berapa markah yang murid-murid boleh dapat. Jadi antara poin yang cikgu ada dekat sini, kita namakan. Nampak tak? Tadi cikgu kata X tak dinyatakan di mana-mana dalam bahagian soalan. Jadi kita boleh namakan. X adalah injap trikospid. Kemudian apabila atrium kanan mengecut, injap tidak terbuka. Straightforward. Terus dia kata apa kesan dia. Dia tak terangkan apakah fungsi injap ni tadi. Walaupun kita yang kita belajar konsepnya adalah apakah fungsi injap trikospid. Tapi bila soalan dia kata apa jadi sekiranya X tidak berfungsi, jadi kita straightforward je. Teruskan, darah tidak dapat mengalir ke dalam ventrikel kanan, dan apabila ventrikel kanan mengecut, injap tidak tertutup pula. Jadi darah mengalir semula ke dalam atrium kanan. Jadi dia bertentanganlah dengan fungsi X.
dan tidak menjamin darah mengalir satu hala. Okey, cikgu. Okey, so murid-murid boleh simak dan boleh tengok markah masing-masing. Cikgu, jadi asalkan ada 4 poin, dapatlah 4 markah. Betul. Antara poin-poin yang disediakan dalam skema jawapan ni, kalau kita dapat 4 poin, mana-mana 6 ni, kita boleh dapat 4 markah. Okey, faham. Okey. Baik, dan soalan yang terakhir untuk esei. Okey, yang ini pun penting untuk cikgu tunjukkan murid-murid tips untuk menjawab soalan jenis ini. Jenis apa tu? Okey, ada gambar rajah lagi. Biasa kita lihat gambar rajah dan kita baca teliti label pada gambar rajah ini dan baca pernyataan. Apa sebenarnya gambar rajah ni nak? Macam batang pokok pun ada kan? Okey. So, rajah menunjukkan sebahagian sistem peredaran darah. Okey. Dan sistem limfa di dalam badan manusia. Soalannya, tadi kita tengok terangkan. Okey, sekarang kita tengok kata kerja yang lain sikit. Bandingkan. Okey, kenapa cikgu nak terangkan soalan ini? Sebab soalan perbandingan ni ada beberapa isu yang murid-murid sering membuat kesalahan. Okey? Apa kesalahannya? Okey, so kita dah baca soalan bandingkan bendalir S dan bendalir T. Kenapa pasti di mana bendalir S, apa itu bendalir S? Dan di mana bendalir T, apa itu bendalir T? Okey? Kemudian kita lihat markah. Okey. Dia ada 2 jenis soalan macam ni. Sama ada soalan bandingkan atau soalan bezakan. Okey, dia ada 2 bentuk soalan yang berbeza. Kalau banding maksudnya kita kena ada persamaan dan perbezaan. Kalau bezakan kita hanya perlu nyatakan perbezaan sahaja. Okey, jadi kita ada persamaan. Biasanya persamaan dia akan ada sikit je. Okey, mungkin 2 markah, mungkin 1 markah. Okey. Dan the rest, kalau 2 markah untuk persamaan, jadi 4 markah untuk perbezaan. Okey, so tipsnya adalah bila menulis perbezaan, pastikan murid-murid membezakan aspek itu dalam satu ayat. Okey. Okey, contoh dekat sini. Bendalir S mengandungi sel darah merah. Manakala bendalir T tidak mengandungi sel darah merah. Simple je murid-murid. Tapi inilah yang banyak murid-murid buat kesilapan. Okey, apa kesilapan yang mereka selalu buat? Okey, mereka selalu akan menerangkan keseluruhan. Bendalir S tu apa daripada A to Z. Kemudian next paragraph baru dia akan terangkan bendalir T tu apa. Jadi dia tak bandingkan. Dia tak bandingkan. Okey, jadi perlu ada perbandingan. Ayat ini penting. Bila habis satu ayat ni baru dapat 1 markah. Okey, ayat yang kedua contohnya bendalir S mengandungi kurang sel darah putih. Manakala bendalir T mengandungi lebih banyak sel darah putih. Okey, jadi bendalir S tadi sebenarnya darah lah. Dan bendalir T adalah cecair limfa. Okey, jadi dah bandingkan aspek dari segi jumlah sel darah putih, baru dapat satu markah. Faham, cikgu. Okey, dan sebenarnya ada banyaklah perbandingan kat sini, cikgu dah senaraikan. Jadi murid-murid boleh cuba di rumah dan boleh semak jawapan ni. Betul tak murid-murid bandingkan? Ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aspek yang cikgu bagi dekat sini untuk murid-murid bandingkan. Faham, cikgu. Cara penulisannya memang macam ni lah. Okey, bandingkan setiap aspek. Ni 1 markah, 1 markah, 2 markah, 3 markah, 4 markah, 5, 6, 7, 8 poin perbezaan. Faham, cikgu. Murid-murid faham tak murid-murid? Faham Atas tak? talian. Faham Baiklah, cikgu. Chris juga nak tanya, mungkin cikgu Chris boleh kongsi sikit rumusan atau teknik tips untuk calon-calon SPM mengenai mata pelajaran biologi, cikgu. Okey, terima kasih Chris. Alright. Jadi untuk peperiksaan SPM, okey. Peperiksaan ni dia ada 3 fasalah: sebelum, semasa dan selepas. Okey, so murid-murid kena tahu sebelum peperiksaan bermula, pastikan murid-murid memang betul-betul menguasai konsep. Okey, cara penguasaan konsep tu macam yang cikgu bagi tahu tadilah. Okey, pastikan murid-murid buat latih tubi, okey, buat bacaan, buat ulang kaji dan sebagainya. Ikutlah kaedah ataupun aktiviti program yang cikgu di sekolah ajarkan, aturkan. Kemudian di masa peperiksaan tu, okey, cikgu dah terangkan tadi juga, dah sebut beberapa kali. Baca soalan dengan betul, okey, dan step by step. Tengok gambar rajah, teliti apa yang ada pada gambar rajah, baca pernyataan pada soalan, kenal pasti kata kerja, okey, pada soalan tu. Markah, okey, pada soalan. Okey. Satu lagi yang cikgu lupa nak sebut adalah ruang menjawab. Kalau untuk soalan struktur, ruang menjawab tu juga adalah antara indikator, penunjuk, okey, berapa panjang jawapan yang perlu kita tulis.
Wow, okey. Baiklah cikgu. Dan nampaknya loceng pun sudah berbunyi untuk kelas seterusnya. Dan Chris nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan sekelas saya atas talian. Terima kasih semua. Murid-murid hari ini belajar tak mengenai teknik-teknik dan tips untuk jawab soalan biologi? Kalau dapat belajar banyak, boleh tunjuk thumbs up macam ni. Baiklah, dan saya juga nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Zamima untuk berkongsi banyak tips dan teknik. Dan Chris pun kalau nak buat SPM tahun ni, saya akan lebih yakin lah. Okey, bagus. Dan Cikgu harap murid-murid di rumah pun begitu juga. Ya, dan kepada adik-adik di rumah, kita akan jumpa lagi di episod seterusnya hanya di Sukses SPM 2021. Bye semua! Didik TV KPM